عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babus sunai. Situ dah. Betul tak? Lama cuti ni 2 tahun cuti. Muka surat tak sama tu kitab hambanya. Cuba ada mana? Tak. Aja tengok. Oh, maksudnya tak masuk lagi lah. Tahun 2 bulan tinggal. Kalau gitu muka surat 5 dah. Muka surat 5. Baik. Tak masuk lagi babus sunai. Tak masuk lagi tu. Baik. Kalau gitunya mana ni? Wa min asbabi husnil khatimati al-muwazabatu ala hadha ad-du'ai. Kita ambil situlah. Kita ambil doa khatimah, husnul khatimah. Cerita Imam Ghazali itu boleh baca lah sendirinya. Ada cerita Imam Ghazali itu. Jadi kita bacalah sikit. Ru'iyah.
diceritakan, dimimpikan. Ru'ya mana dilihat dalam mimpi. Al-Ghazaliyu akan Imam Ghazali fin naumi, di dalam tidur. Bolehlah kita ambil cerita Imam Ghazali tu dah. Dalam atas tu kan, surat 5 tu. Baik, kata dianya ru'ya al-Ghazaliyu fin naumi, dilihat dalam mimpi akan Imam Ghazali. Ru'ya al-Ghazaliyu fin naumi. Faqila lahu, maka dikatakan baginya Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika. Jadi ceritanya ada orang mimpi jumpa Imam Ghazali dalam mimpi. Bila jumpa Imam Ghazali dalam mimpi, orang tanya dia, ma fa'alallahu bika, apakah yang telah diperbuat oleh Allah dengan engkau? Mana Tuhan balas apa pada kamu ni, hei Imam Ghazali? Tuhan balas baik ke, Tuhan buat mana ke? Tanyalah. Faqala, maka jawab Imam Ghazali, auqafani baina yadayhi, aku dihentikan atau dihimpunkan di hadapannya Allah. Mana bukan duduk depan Allah Ta'ala menghadap gitu, tidak. Artinya aku dihisap, dihitung oleh Allah Ta'ala. Wa qala, dan telah berfirman Allah Ta'ala li, kepada aku. Tu Allah Ta'ala kata pada aku, kata Imam Ghazali, bima qadimta alayya. Apa benda kak? Bima qadimta alayya, apa yang kamu bekalkan, nak mari jumpa aku ni, nak kembali pada aku ni, apa yang bawa, maknanya bekalan apa yang kamu bawa. Fasirtu, maka jadilah olehku, uzkuru a'mali, aku sebutkan segala amalan-amalan aku. Imam Ghazali pun cerita lah, dia menulis kitab ni, dia mengajar tu, dia mengaji ni, begini-begini, semayanya, berzikirnya, banyak dia cerita ke Tuhan. Faqala, maka jawab Allah Ta'ala bila Imam Ghazali cerita dia wa amal itu ini, lam aqbalha Allah. Tu aku tak terima tu ayat Allah. Imam Ghazali ni hujjatul Islam. Allah, kita ni tak tahulah, jauh lagi lah kalau Imam Ghazali kat sini. Imam Ghazali ni bukan main-main lah, tadi hujjatul Islam Imam Ghazali. Hingga-hingganya alim ulama kita kata, kalaulah tak ada dah kitab ditulis oleh ulama Islam ni selain daripada Ihya'i Ulumuddin, satu karangan yang besar yang dikarang oleh Imam Ghazali, memada dah, cukup dengan Ihya' Ulumuddin untuk orang itu kenal agama Allah. Jasa besar Imam Ghazali, banyak karangan dia, usul fiqh, mustasfa, banyak kitab dia, kimia sa'adah, kashful ghuyub, apa lagi mi'yarul aql, banyak karangan dia. Di pondok Ambo saja tu boleh soal mari ni hak dia saja karangan, kitab Arab. Tu banyak karangan Imam Ghazali. Jadi bukan calon-calon orang. Anak murid Imamul Haramain, guru dia Imamul Haramain, guru yang diikuti oleh dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Anak murid Imamul Haramain ni hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut kata, aku wa amal itu ini, faqala ay faqala Allah, maka Allah Ta'ala jawab ke dia, lam aqbalha, aku tak terima tu. Tak terima. Lepas tu hak Allah Ta'ala terima macam mana? Wa innama qabiltu minka zata yaumin, hanya aku terimakan daripada engkau tu amalan zata yaumin, pada satu hari. Nazalat zubabatun, satu harinya turun satu ekor zubabah. Zubabah ni mana lalat. Satu ekor lalat turun, hinggap. Turun. Nazalat ni turun, kita kata hinggap lah.
nazalat zubabatun ala midadi qalamika, hinggap oleh lalat di atas pena dakwah pena engkau. Imam Ghazali duk nulis, ya dulu pen ni bukan macam sekarang. Nah, nulis boleh straight. Nah, habis dakwah tukar dakwah lain, dak pun beli pen lain. Zaman dulu pena ni celup. Nah, celup akak sejak baru tulis. Jadi ketika mana Imam Ghazali tu ambil pena dia celup dalam dakwah, akak sejak. Nah, sejak maksudnya titik dulu. Ketika tu lalat mari hinggap di hujung pena dia. Duk minum dakwah pen. Tengok. Kenapa tu? Lalat mari hinggap di hujung pen dia. Litashraba minhu, kerana minum daripada dakwah pen tadi. Lalat tu mari minum di hujung dakwah pen dia tadi. Wa anta, padahal engkau hei Imam Ghazali, taktubu, pada engkau tu sedang nak menulis lah maksudnya. Duk tengah karya kita duk menulis. Kalau kita agak piang selalu lalak nah. Tapi dak, tengok fataraktal kitabata, maka mu tinggal menulis, mu berhenti sekejap, tak gerak. Apa? Nah, supaya apa? Hatta akhazat hizzaha, supaya mengambil oleh lalat tadi itu akan habuannya, maksudnya supaya lalat minum. Tidak ganggu lalat, biarlah lalat minum. Nah, apa tu? Tak nak ganggu lalat tu minum. Rahmatan biha, kerana kasih, kesia belah biha dengan dia, dengan Zubabah, dengan lalat tadi. Tengok Allah kasih ke lalat tu. Rupa-rupanya amalan yang Allah Ta'ala terima daripada Imam Ghazali ni berdasarkan cerita mimpi seorang bertemu dengan Imam Ghazali dalam mimpi lah. Nah, rupa-rupanya tidak kitab-kitab dia karya banyak-banyak, ibadat hak dia buat banyak-banyak. Rupa-rupanya apa? Rahmat, kasih belah dia kepada lalat tadi. Ni besarnya orang panggil rahmat. Nah, kasih belah, sifat kasih belah ni sangat besar. Sebab itulah hadis musalsal bil awaliyah itu kita baca mula-mula tu kan. Ar-rahimu yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dia kata ar-rahimu yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Nabi kata orang yang kasih belah ni dikasihi akan mereka itu oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ardi, mu kena bersifat dengan kasih belah kepada siapa? Man fil ardi, siapa sahaja di atas penduduk bumi ini. Dia tak kata mu kena kasih ke orang mukmin saja, orang Islam saja, tidak. Kena kasih semua. Nah, kasih ni orang panggil apa? Sifat, orang panggil kemanusiaan, basyariyah, sifat kemanusiaan. Maka Islam ni ialah agama kemanusiaan, agama yang menjunjung tinggi solidariti kemanusiaan. Maka sebab itulah Islam sangat mengencam mana-mana fahaman ajaran yang melakukan keganasan kepada manusia, sangat menzalimi manusia, menjahatkan manusia. Hatta dilarang kita mencaci maki sesembah orang bukan Islam, tak boleh. Tu dalam Quran disebutkan, la wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dalam Quran sebut, jangan kamu mencaci maki, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kamu mencaci maki sesembah yang disembah oleh orang yang menyembah selain daripada Allah. Sebab apa? Kalau kita caci maki sesembah, tu bukan Tuhan, tu tokoh berhala, tu bukan Tuhan. Tu orang panggil makhluk Tuhan, batu. Tapi oleh kerana mereka tidak kenal Tuhan yang sebenar,
Mereka kata inilah Tuhannya, atau inilah yang memberi, yang kita kena ibadat, abdikan diri kepada dia dan sebagainya, atau inilah pelambangan antara kita dengan sang pencipta dan sebagainya. Ya macam-macam pula tu hak sesat tu. Nah, hak bukan Islam tu macam-macam pula dia i'tiqad pada dia tu. Ghairi ilmin. Kerana apa? Kalau kita caci maki sesembah yang disembah oleh orang bukan Islam, maka nanti dia mencaci maki Allah, mencaci maki Islam, mencaci maki agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adwan bi ghairi ilm, kerana rasa perseteruan, permusuhan tanpa mengetahui sebarang ilmu pengetahuan. Tengok, kadzalika zayyannas, demikianlah kami hiaskan bagi tiap-tiap agama tu, agama yang tak betul tu lah. Kadzalika zayyannas likulli ummatin amalah, demikianlah kami hiaskan maka manusia bagi tiap-tiap umat itu akan amalan-amalan mereka. Mereka duk sangka kata mereka lah betul, Tuhan wi sangka kata betul, padahal tak betul. Maka kita tu tak boleh buat khianat, buat apa, bom. Nah, tak boleh tu. Tu kalau kita lalu tepi gereja ke tepi kuih, mari dalam hati kita, aku nak bom ni, istighfar. Kenapa kena istighfar, Ustaz? Sebab kita tu sudah pun melampaui batas dalam ajaran agama kita Islam tu sendiri. Nah, tak boleh. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Tuhan kata, kalau Tuhan kamu nak, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Tuhanmu nak, kalau Tuhanmu nak, mana Tuhanmu tentu sesuatu perkara tu, la amana man fil ardi kulluhum jami', pasti senang bagi Allah untuk jadikan semua manusia tu Islam, mukmin semua sekali. Tak perlu kamu nak berdakwah, nak ajak, nak seru. Kalau Tuhan pun nak, Tuhan boleh buat semua Islam. Semua masjid, tak ada gereja ketik tokong kuil, tak ada, boleh. Realitinya begitu dah. Tak gitu. Bukan masjid saja, bukan surau saja, ada gereja, ada tokong, ada ketik, ada kuil. Tuhan kita nak benda tu, nak, walaupun Tuhan kita larang tegah. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah, antara amar, suruh dengan iradah itu berbeza, tidak saling talazum. Dia panggil talazum tu berlazim-laziman. Seumpama i'tikad fu mu'tazilah, setiap benda yang Tuhan suruh itulah yang Tuhan nak. Kita ahli sunnah tidak gitu. Tiap-tiap benda Tuhan suruh tidak semestinya Tuhan nak. Tuhan suruh dak Firaun tu masuk Islam, suruh. Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud masuk Islam, suruh. Tapi Tuhan nak dak Abu Lahab, Abu Jahal masuk Islam? Tidak. Nah, Allah Ta'ala tidak nak Firaun, Qarun masuk Islam. Tidak nak. Bila lagi Tuhan tidak mau, tidak nak Firaun, Qarun, Namrud dan seumpamanya masuk Islam, sedia kala lagi. Nah, sebelum ada alam makhluk ni lagi, Tuhan tentu dengan sifat iradatnya. Itu kita mengaji sifat 20 tu kan. Lulus ta'alluq tanjizi qadim, lulus dia kala lagi. Allah Ta'ala siap. Benda hak dia tentu dengan sifat iradatnya, Tuhan tahu sedia kala dengan sifat ilmunya. Bukan nanti mati Firaun baru Tuhan, kesiannya kau berat, maka kafir lah dia kata ni. Kalau lagu tu Tuhan, jahil lah Tuhan. Mana Tuhan tak tahu. Nah, Firaun ni nak kafir kau nak Islam, jangan. Nah, tu belum Firaun tu wujud tu Tuhan tahu dah. Siap dah Tuhan tentu siapa sa'adah, siapa syaqawah, siapa mukmin, siapa kafir, siap belaka dah. Nah, tapi kita pun tak tahu. Maka sebab tu kita tu tak boleh kata kalau gitu apa kita duk semaya, duk puasa, duk ngaji, duk tutup aurat, duk tak, jangan. Sahabat pernah tanya ke Nabi, ya Rasulullah, dah kalau Tuhan tentu semua dah,
Untuk apa kita beramal? Nah, baik kita serah pada Allah Ta'ala saja. Kalau kita semaya tiba-tiba ketentuan Allah azali sedia kala lagi kita orang ahli neraka. Saja kita duduk semaya. Kalau kita duduk maksiat, duduk disko, tak semaya subuh pun, kalau Tuhan nak kita syurga juga. Tak usah beramal kayak gitu. Nabi kata jangan. Nah, tu kerana apa? Kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Kita tahu kan kita syurga ke neraka? Tak tahu. Nah, tu tak tahu. Kita akan tahu kita tu ditentukan oleh Allah sedia kala apakah yang ditentu oleh Allah bila berlaku saat tersebut. Bila Allah Ta'ala buat. Nah, ke depan apa ni? Berapa minit ke depan apa ni? Kita tak tahu. Nak aksiden ke, nak rebah tangga ke, nak sakit perut ke, tak tahu. Nah, maka kita kena ikhtiar. Bawa kereta molek-molek, jangan laju-laju, bagi segenar tu. Tapi pak aksiden juga. Ketika tu tahulah hak aksiden ni sekarang ni ialah apa yang Tuhan tentu sedia kala lagi. Itu sebagai ujian untuk kita. Maka kita tak tahu kita ditentu oleh Allah baik atau buruk. Kita beramallah untuk jadi ahli yang baik, ahli sa'adah. Beramal. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Jadi kalau kita husnuzan, ya Allah, mudah-mudahan aku ni engkau matikan dalam husnul khatimah, matikan dalam iman dan Islam. Maka kita beramallah dengan amalan ahli sa'adah, ahli yang bahagia, yang mati dalam husnul khatimah. Jangan tinggal semayang, jangan mengekali maksiat, senantiasa bertaubat. Lepaskan ilmu fardu ain kita mana? Tauhid, fiqh dan tasawuf yang had yang fardu ain. Itu 3 ilmu sangat penting. Bukan sangat penting, wajib fardu ain, bukan penting-penting. Kalau penting ni maknanya tak apa, saya tak penting, mana awak lah penting, boleh pilih, ada choice, ada pilihan. Ini dah fardu ain. Sebagaimana semaya subuh tadi tu tak boleh kita pilih. Saya subuh ni kurang minat sikit ustaz, kalau zuhur okey, alright sikit, boleh itu? Tak boleh. Nah, minat ke tak minat, suka ke tak suka, 5 waktu wajib kena semaya. Itu orang panggil fardu ain. Gitu juga ilmu hak fardu ain 3 tu tak boleh. Minat ke tak minat, tak boleh. Saya tak minat ustaz. Minat ke tak minat kena mengaji fardu ain. Betulkan i'tikaf, sahkan ibadah, muamalah, munakahat kita, dan bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah dan menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah. Itu dia panggil kita tu orang yang buat bekal untuk husnul khatimah. Itu. Jangan hanya angan-angan mak jening. Jangan tanya orang duduk togok aruk, duduk disko. Awak nak masuk syurga ke neraka? Syurga lah. Syurga juga dia pun. Tonggang tak tinggal, tapi syurga orang panggil apa tu? Umniyatun, angan-angan mak jening. Tuhan tak kata siapa-siapa yang angan-angan dah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tuhan kata faman kana yarju liqa'a rabbih, dan maka mana-mana orang yang yarju rojaan. Roja maknanya harap. Apa makna harap? Ma qaranahu amalun, barang yang kita nak disertakan dengan amal. Itu kita nak syurga, buat amal taat ibadat. Pas nak buat amal ibadat taat macam mana kalau kita tak tahu? Kita ingat ibadat rupa-rupa maksiat. Sungguh semayang tu tak usah kira lah. Tapi hatinya riya, ujub, sum'ah, takabur, habis gitu, pahala gitu, letih saja. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila tiba di pada mahsyar akhirat kelak,
Kami bentang segala amal yang manusia sangka dapat pahala banyak dengan amalan tersebut. Faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan debu berterbangan. Allah saja sia-sia. Maka kita adalah umur tak berapa panjang. Nah, umur pendek-pendek berlaku buat kita ni. Paling kurang kat 60 hari tu Allah kata tu subsidi je lah kat sini. Dalam umur yang pendek, amalan kita pula sikit. Yang sikit tu pula betul-betul berbiji, berapa kerat saja ada. Maka sebab tu kita kena ngaji, belajar serta amalkan apa yang kita mengaji. Ilmu yang kita belajar juga mesti kita kena berdisiplin. Mana apa? Jangan ikut suka ilmu kita nak mengaji. Orang lain ni kalau cerita bab tauhid, fiqh, tasawuf, tak suka dia. Lekat dinding macam Spiderman ni. Lekat dinding, selok tidur dekat sini. Tapi kalau cerita pasal konspirasi Dajjal akan keluar sekarang ni, sebenarnya telah ada 80,000 ulama yang telah mengikut Dajjal. Segar lalu. Di mana ustaz? Kami nak tahu. Kiamat semakin hampir. Bukan hampir, 2023 kiamat akan berlaku. Ada jenis orang ustaz lagu tu, dia suka kiamat berapa kali berlaku dah, tak berlaku lagi. Sibuk duk urus hijau tu. Sibuk apa duk urus hijau Tuhan? Kiamat nak berlaku bila, Dajjal nak tubik bila, tu urusan Tuhan tu. Tak payah kita sibuk nak tahulah. Kita ni mengaji hak kita sendiri, tauhid, fiqh, tasawuf, akidah, syariat, akhlak. Hak tu kemah molek. Marilah Dajjal kau menanti apa kau, kalau kemah tu insya-Allah kemah sungguh. Akidah tu kemah sungguh insya-Allah. Mari Dajjal, hari pertama Dajjal setahun. Nak semaya macam mana kalau kita tak mengaji fiqh? Hari pertama Dajjal setahun. Dajjal stop matahari. Negara-negara yang tak nak ikut dia sebagai Tuhan, maka tak boleh makan walau sebiji beras, walau sekeping roti, sekeping gandum, tak boleh. Ketika tu nak makan apa? At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit-ta'am. Kalau lah ni kita tak ada berzikir, tak ada mengatik pun letih, la ilaha illallah, letih lah ni. Tak faham pula tu makna. Gi tahlil pun bukan sebab betul-betul nak mengatik, nak hadiah pahala pada si mati. Apa? Nak minta kedarah di rumah sini. Macam mana nak hadapi Dajjal? Tapi berahi suka dia kalau cerita Dajjal tu, Dajjal ni. Dajjal ni bagi bukan mata sebutir gitu. Bukan. Kalau mata sebutir tu amal lah lari. Dok pun bunuh selalu, huduh muka, keji, dok semak langsung, dok handsome. Dajjal mari ni rupa segak, handsome, tampan, berketerampilan, punya slogan-slogan kebajikan yang sangat mantap. Membangun bersama Islam, membangun bersama kebajikan. Mari kita tu kemah. Orang ikut lama. Punya karomah lah kalau kita kata khariqul adat, perkara yang mencarikan adat yang ajib-ajib. Pelik. Akhir yang mengaku Imam Mahdi boleh jadi, orang boleh jadi kot. Sungguh ni Imam Mahdi pelik-pelik ni. Baik pun baik, bagus. Pakak duk ikut Dajjal. Tak tahu Dajjal tu kafir atau kufur di dahinya boleh dibaca oleh orang yang pandai membaca atau tidak pandai membacanya. Tikut tu baru Dajjal ni, baru orang tahu. Separuh bumi ni lari tak ikut Dajjal. Tika itulah Dajjal, fitnatul Dajjal. Tika tu fitnah Dajjal tu. Dia tahan matahari tak bergerak. Sehari pertama setahun, sehari kedua sebulan, sehari ketiga seminggu. Agak-agak tak belajar fiqh nak sembahyang macam mana hari pertama. Tak tahu nak sembahyang. Bila tak tahu nak sembahyang, nak dapat kenyang kerohanian macam mana? Akhirnya Dajjal mutuhai lah, aku letih dah ni. Selesai masalah. Syurganya Dajjal, neraka. Nerakanya Dajjal, syurga. Siapa pergi dalam neraka dia? Syurga. Siapa pergi masuk dalam syurga dia? Neraka. Kalau tak ada bekal, tak ada tauhid, tak ada fiqh, tak ada tasawuf, ngaji bekal jadi kita untuk guru ngajar tauhid, akidah sifat 20 ahli sunnah wal jamaah. Kita lekat dinding pada
kerong-kerong ni. Nah, tok guru ngajar pekok semua kata nah, tok guru ngajar tahu kata itu tahu ting apa ni ayat. Itu lagi tu. Lepas tu lagu mana nak hadapi dah kalau tu kan tu. Baik habis. Habis itu summa qala, kemudian kata Allah Ta'ala, nah, imdu bi'abdi ilal jannati. Nah, umdu bi'abdi ilal jannati. Bawalah kalian hai malaikat dengan hamba-Ku ini ke syurga. Siapa? Imam Ghazali. Sebab apa dibawa ke syurga? Sebab rahmat kasih belah dia kepada lalak zubab tadi Allah. Lepas bayangkan kalau kita kasih kepada manusia, buat baik pada manusia, lebih-lebih lagi. Nah, buat kasih kepada binatang. Nah, tu sebab itulah pernah Nabi cerita zaman Bani Israel itu ada 2 orang perempuan. Satunya abidah, satunya zaniyah. Satunya abidah, kaki amal ibadat, abid. Nah, satu lagi zaniyah, apa? Pelacur. Tapi hak abidah tu Tuhan humbai dari neraka. Sebab apa? Sebab kucing hak dia perah sendiri pun dia biar tak makan, tak minum sampai mampu mati kucing. Oh, tak ada belah kasihan. Kita kalau tak ambuh perah tak usah perah. Nah, lepas pergi biar dia cari rezeki sendiri. Ni kita perah letak dalam guk, makan minum tak bagi, maka mati dia. Oh, bahaya tu, zalim. Buat zalim pada binatang. Jangan. Nah, maka neraka. Zaniyah pelacur tadi tu dibalas syurga kenapa? Kerananya dia sanggup terjun dalam telaga, ambil air dengan kasut, bukan dengan cawan ke gelas ke dak, dengan kasut. Terjun dalam telaga, ambil air dengan kasut, bagi minum ke anjing. Oh, tengok. Tuhan misalkan rahmat ni sangat tinggi martabatnya dengan benda hak hina-hina. Anjing hina. Najis mughalazah. Kalau bertepuh kita salah satu bahasa, kita kena sertu, dia panggil. Bukan sama, sertu kat sini. 7 kali bahasa. Iza walagal kalbu li ina'i ahadikum falyughassil sab'ata marrah ulahunna bit-turab. Dia panggil apa? Sertu. 7 kali bahasa, salah satu air tanah. Kalau kita tepuh dengan dia tu, kita basah, dia kering, atau dia kering, kita kita kering, dia basah. Salah satu. Basah dua-dua lagilah. Kalau kering tak ada apa-apa. Kalau kering tidak mengapa. Nah, tu. Kita tapi kita ni tak boleh menang anjing kan. Memang suasana kita tu memang jak kecil lagi tak boleh. Kalau anjing dekat pakai ambil gomgo lepau. Tu. Padahal anjing pun makhluk Allah. Ada anjing jadi ahli syurga mana? Anjing yang mengikut Ashabul Kahfi. Namanya Qitmir. Nah, yang duduk di sahabatnya dengan benda hak lekeh-lekeh mana? Anjing. Najis mughalaz. Bagi minum air daripada telaga dengan kasut, tidak dengan gelas. Yang memberi itu siapa? Zaniyah, pelacur je. Sehina-hina martabat lah hijau tu. Nah, tak boleh kita kata bolehlah, haruslah melacur kalau darurat. Hei, jangan. Dulu ada kan ustazah mana, Dr. Masyitah ke, dia kata boleh, dia kata kalau darurat, nah bolehlah nak melacur. Barangkali dia tak faham kaedah ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurat tu mengharuskan benda yang haram. Itu kaedah tu tidak boleh dipakai dalam bab kemaluan. Dalam bab kemaluan tidak ada jenis darurat. Nah, bab kemaluan haram semata-mata. Darurat tak ada. Saya tak boleh lah ustaz, kotor tangan saya kalau gotek kuih gandum ke apa. Saya darurat lah, saya kena kerja pelacur juga lah, dapat duit juga. Hei, tak boleh. Nah, tak ada darurat dalam bab kemaluan. Selain daripada kemaluan,
tu boleh dipakai ad-daruratu tubihul mahzura. Ini bahaya kalau ngaji sambil-sambil ngantuk. Nah, Tok Guru syarah betul dah. Dia dengar tak sampai selesai tidur dah. Tu ad-daruratu tubihul mahzura. Dia tidur keluar. Illa belakang tak dengar. Nah, illa apa? Illa babul farji, melainkan bab faraj. Bab faraj tak termasuk dalam kaedah darurah. Nah, tak masuk. Itu. Hina tak? Hina. Tetapi Allah Taala ampun dosa, masuk syurga. Kenapa? Rahmat kasih belahnya dia kepada makhluk Allah. Habis. Kemudian kata dianya wa min asbabi husnil khatimati. Kita masuk situ dah. Dan setengah daripada sebab-sebab elok kesudahan mati kita ni, al muwazabatu ala hadzal du'ai, ialah mengekali di atas ini doa. Ni banyak amalan-amalan yang kalau kita beramal dia tu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang akhir kesudahan kita tu husnil khatimah. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innamal a'malu bi khawatimiha, hanya senya amal tu yang dikiranya hak akhir sudah. Tu hak akhir sudah, hujung jatuh tu. Jadi hak kita duduk semaya gapo ni ya dah, tapi kalau akhir sudahnya kafir Allah. Nah, tak ada kalimah la ilaha illallah dalam hati kita, biar tak kata mulut pun. Kerana saat jangan pula bila orang tu mati tak boleh nak sebut la ilaha illallah, kita kata kafir dah dia ni, jangan gitu. Kerana orang panggil sebut di situ tu tak semestinya sebut dengan mulut, hati dia. Orang yang duduk sakaratul maut, mabuk mati atau ghamaratil maut, sakit nak mati ni, dia tidak nampak dah kita duduk keliling dia tu. Hak hadir di hadapan dianya ialah rupa-rupa orang-orang yang dia kasih, yang dia sayang, yang dia hormat. Kalau kita hormat ibu bapa kita akan mari. Abang lo ni, abah ni, sebenarnya Tuhan kita bukan satu, tiga. Salah mula. Siap tu syaitan-syaitan tu, syaitan-syaitan mari kumu. Itulah saat-saat sangat getir nak bagi iman kita pak cabut. Takut iman kita pak cabut, sedang molek malikul maut cabut nyawa, habis selesai masalah. Mana kosok masa depan ada lah. Tak bang syurga dah kita. Tu bimbang. Tu hak sangat dibimbangi. Sangat-sangat dibimbangi. Mari tuk guru ke. Sebab tu ilmu tauhid tidak boleh taklid. Haram taklid sebab ni. Taklid ni mana apa? Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Kita ikut mulut orang lain kerana asabiyah, ta'assub, tanpa mengetahui dalil. Orang tanya, Tuhan ada, apa kamu iktikad? Mestinya Tuhan ada. Tak ada Tuhan? Tentu tidak. Dalil apa dalil? Tutup guru semua mengajar Tuhan ada belaka. Tu tengok. Dia kemah. Yakin kemah dia tu tok guru. Kalau tok guru mari saat nak mati, tok guru mari dengan suruh besar gapo ngap jubah gapo ngawasabeh lekuk. Kita nak mati dah. Tak nampak dah orang tepi ni. Mai dah. Datuk kenal lagi dah ambo ya. Kenal lah Datuk atas. Hak mula duk mengajar kuliah subuh tu tak betul lah ke tu Datuk ni. Hak betulnya Tuhan ni sejuta ke, Nabi Muhammad bukan nabi plesu tu. Siap. Kalau kita tu kemah akidah kita ni kerana tok guru, bukan kerana dalil. Ya ke ustaz? Ya, malaikat maut cabut nyawa, mati kafir kita ketika tu. Wal a'yadzu billahi min dzalik.
Sebab tu ilmu tauhid tak boleh taklid, haram taklid, kena ijtihad, kena mujtahid, kena ngaji dalil. Mula-mula saja kita taklid, tok guru ajar cara kita nak mikir dalil. Lepas tu kita sendiri kena fikir proses dalam kepala otak kita. Nah, sehingga kita nampak kebenarannya apa yang kita i'tiqad. Marilah tok guru besar gunung Everest sekalipun serba dia, kalau mengajar benda hak selain daripada kita pergi kemah dah, tak tahu. Kenapa? Dalil kemah. Dalil. Bukan kita guru dah. Di sinilah ulama kitanya setengah daripada ulama kita. Walaupun qaul tu marjuh, lemah, tetapi kita harus beringat. Setengah ulama kata iman muqallid tidak sah, kafir lagi. Walau yakin lagu mana sekalipun. Bahaya. Maka sebab tu kita kena mengaji ilmu tauhid. Tuhan kata dalam Quran ayat surah Al-Mulk kita duk baca sama sebelum tidur tu kan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Berkata mereka itu ahli neraka sa'id, penduduk neraka sa'id. Tak kata lagi, tapi Tuhan hikayat dah. Lagi akan berkata nanti akhirat esok. Lau kunna nasma'u, kalaulah kita mula di dunia mendengar apa yang diajar oleh tok guru. Kena dengar dulu. Syarat dia kena ngaji, tak boleh beli buku tauhid. Beli banyak-banyak, lepas tu baca sendiri sambil-sambil tengok Hindustan, baca kekeng depan TV ni. Hai, tak boleh. Man akhazal ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Siapa yang mengambil ilmu akidah, ilmu aqaid, ilmu tauhid, ilmu usuluddin daripada kitab, di dalam kitab semata-mata tanpa guru. Kalau ada tok guru dah tak apa, kita mengaji sambil-sambil kita tambahkan bacaan kita, tu terbaik, bagus. Jangan pula kita ni kena ngaji saja. Kalau tak ngaji tak saya buka buku, tak saya buat kitab. Jangan gitu. Ini pun susah juga gitu ni. Tak nak baca langsung. Kalau kita kan bulan ni dah buka, bulan depan pula. Kalau cuti pula Covid gapo lah ni, banyak corona hak baru pula ni. Salah company 2 tahun pula tak jumpa. 2 tahun pula baru buka kitab berdebu. Jangan gitu. Sambil mengaji sambil baca, barangkali ada tok guru silap boleh kita tanya, atau kita tak faham kita boleh kita tanya tok guru. Ni dak kitab semata-mata tanpa sebarang guru. Dakhalat fi qalbihi al-awhamu, masuk dalam hati dia segala sengka-sengka. Rasa-rasa saya tu banyak sekarang gitu, masyarakat banyak. Nak tahu banyak tak banyak, tengok komen di Facebook. Tahu selalu. Berat orang ni. Dia baca buku sendiri ni, tak ada tok guru ni, komen teruk-teruk. Ada banyak. Kalau gini jangan kita buat main-main. Sebab itulah nak husnil khatimah, akidah kena betul-betul jaga. Nasma'u, kalau mula kami di dunia nasma'u, dengar dulu, kena dengar. Tok guru ajar kita lagu mana cara nak mikir mana. Mu fikir tengok. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah tak? Berubah tak? Berubah. Lahir mula daripada perut mak besar ni kah? Pecah perut mak kita kalau besar ni dah. Kecil, halus. Lama besar. Bolak pada remong dah lah ni. Berubah tak? Berubah. Al-alamu mutaghayyirun, berubah. Ada kemarau, ada banjir, berubah tak? Ada berubah. Siang, malam, pagi, petang, berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap benda berubah tu baru maknanya ada permulaan bagi ada. Mana baru sini ada permulaan bagi ada. Maka dapatlah natijahnya apa? Al-alamu hadisun. Alam ini baru apa? Ada permulaan bagi ada. Akhir bagi banjir, mula bagi kemarau. Akhir bagi kemarau, mula bagi banjir. Lagu tu. Sifat pelihak kita berubah tak? Berubah. Tok bila mula pakai spek tak masa lahir daripada perut mak.
Tak pakai lagi, datuk tak pakai lagi spek ni. Kalau lahir-lahir pakai spek dah kejut mak kita. Gua nak pakai spek mata dah. Berubah dah, berubah. Daripada kecil tak nampak hak jauh, nampak hak dekat-dekat. Lama-lama nampak hak jauh-jauh, nampak kena ibu, kena ayah, nampak orang tu nampak. Lama-lama rabung tak jelas pula kena guna spek mata. Nah, lama-lama tambah power. Lama-lama tak pakai spek mata. Kata bukan Tok Bilal dulu pakai spek mata ke? Tak tahulah ustaz, makan kerok ke. Jadi jelas balik tak nak pakai spek. Berubah dah. Berubah. Ini kata baharu. Wa kullu hadisin, tiap-tiap benda baru fala buddalahu saniun. Tak dapat tidak, mesti dia berhajat kepada sang pencipta yang membaharukan dia. Tok Guru ajar gitu. Balik nanti kita kena proses akal kita memikir. Tak sejauh-jauh diri kita. Atau tak boleh diri kita pun nasi adalah pinggan mangkuk kita. Token nasi ni habis tak ada orang makan. Ada tengok. Ada asal tentu ada muassir. Tu Allah ni ada, mesti ada yang jadi. Pasti Allah ada. Tentu tidak dia tak ada. Mak kemak. Tu gitu. Kalau kita nasma'un saja, au naqilu nasma'un saja dengar Tok Guru ngajar sambil kat din dia Spiderman ni. Dengar balik tak ada fikir proses akal kita sendiri, tak ada proses nak memikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya tidak kita jadi penghuni neraka sa'ir. Artinya tak nak jadi penghuni neraka sa'ir, kita kena mengaji. Kemudian kita kena proses akal kita untuk reti dalil dalam ilmu tauhid. Penting kenapa? Pasti kita semua akan mati. Saat mati kita tu, kalau kita imannya ikut orang mulut Tok Guru, maka syaitan akan berupa dengan Tok Guru kita. Mari hasut kita supaya cabut iman daripada diri kita. Wal'iyazubillah, kalau Tuhan tidak selamatkan kita, mati kafir kita ketika tu. Nah, orang keliling tu telking lah ke tuak aku telinga la ilaha illallah. Talking la ilaha illallah, jangan asyhadu an la ilaha illallah. Tu nak ajang ngucap masuk Islam. Beringat sama-sama tu kalau orang meninggal dunia, talqinnya la ilaha illallah. Gitu. Bukan pergi kat link dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Tanya kafir ke dia ni? Duk asyhadu dia Islam dah, dia nak mati dia ni. La ilaha, jangan nak asyhadu lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La banyak kali. Nampak sejuk dah kaki, la ilaha illallah saja. Nampak berombak-ombak dah dada, Allah, Allah, Allah. Kok lenga dia. Mudah-mudahan mana kita tahu dia mula tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Mari dengar, terbuka, telecak syaitan-syaitan hok nak mari hasad dia. Allah, Allah, habis. Mati dia dalam iman dan Islam. Jaya habis. Allah ni hok kita nak. Nah, duk semaya duk agak apa ni, duk mengaji, duk mengajar ni untuk apa ni? Nah, Allahumma khtim lana bil imani wal Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ni hak kita nak. Tu lagu tu. Dah? Tengok. Sikit ni. Wa min asbabi husnil khatimah. Tak boleh nak tunggu 2 tahun dah cuti dah tu. Tengok dia kata. Wa min asbabi husnil khatimati, dan setengah daripada sebab-sebab elok sudah kematian kita, al-muwazabatu ala hadzal du'ai, ialah mengekali kita beramal di atas doa ini. Mana doanya? Wa huwa, dan ia doanya mana? Allahumma akrim hadhil ummata muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita doa ni. Allahumma akrim, ya Allah ya Tuhan, akrim, permuliakanlah olehmu hadhil ummat al muhammadiyata, akan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
bijamili awaidika, dengan kecantikan orang-orang yang kembali kepada engkau, fiddaraini, pada dunia, dua negara, mana? Dunia dan akhirat. Itu mana? Ikraman, kerana nak memuliakan, liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang engkau jadikan akan dia setengah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beramal doa ni, mudah-mudahannya kita harap-harapnya kita mati husnul khatimah. Nak mengakali lah, maknanya istiqamah. Wa minha, dan setengah daripada asbab husnul khatimah lagi, elok kesudahan mati kita, al-muwazabatu ala hadzal du'a, ialah mengekali di atas ini doa, baina sunnati subhi wa fardhihi, di antara semaya sunat subuh dengan semaya subuh tu sendiri. Jadi tadi kita kan sudah azan, kita pun semaya sunat qabliyah subuh. Sudah semaya qabliyah subuh, kita berdoa. Doa ni mudah-mudahan kalau kita wa'amal istiqamah, Allah matikan kita dalam iman dan Islam. Mana doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan, ighfir, ampunilah, li ummati, bagi umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, rahmatilah akan umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, tutupilah akan aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan, tampalkanlah, tampungkanlah, tempelkanlah akan kekurangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, perbaikikanlah, perelokkanlah akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, beri afiat, kesehatanlah akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafaz ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan, sebagai rahmat, kasih sayang, kasih belah yang meratai, ya rabbal alamin, hei Tuhan semesta alam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah bagi umat Nabi Muhammad ni maghfiratan ammatan, ya rabbal alamin, akan keampunan yang meratai, hei Tuhan semesta alam. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, farrij, berikan kelapangan, keluasan, kemudahan an ummati sayyidina Muhammad, daripada umat junjungan kita Nabi Muhammad, farajan ajilan, akan kelapangan, kelepasan, kesenangan yang bersegera, ya rabbal alamin. Itu doa dia. Boleh amalkan. Kena hafal lah, baru sedap sikit orang amal tak ada ni. Kalau tidak tu buka kitab sama. Ataupun kita tulis dulu. Yang nak hafal ni mudah. Kita tulis dulu, kecil besar tapak tangan untuk poket book kita ni. Tiap-tiap kali lepas semaya sunat subuh, kita pun buka. Baca Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat aida. Lama 40 hari tiap-tiap pagi sebelum semaya fardu subuh kita duk baca. Nyai ingat dengan sendiri, insya-Allah tak payah pakai lah, pak buh dalam poket lah. Itu cara dia. Tu nak rajin sikit, kena tulis. Kena tulis dulu. Kalau duk bawa kitab sama nyanyi tiap-tiap kan sudah semai sunat, belegung buka kitab muka surat berapa. Kita tulis dulu. Sambil-sambil kita tulis, kita baca dah sambil-sambil. Tulis tu sambil-sambil baca dah. Tu nak sambil tulis sambil pejam mata, boleh? Tu. Sambil pejam mata tak boleh menulis lah pula. Maknanya apa? Sambil tulis tu kita tak usah tengok di surat maksudnya. Ni kitab, ni kita nak tulis. Allahumma ghafir. Itu menajamkan ingatan kita. Sebab tu tahfiz di Pulai Condong. Dulu tahfiz yang sahur juga di Kelantan, tahfiz Pulai Condong. Cara sebelum masuk mata pelajaran lain lah, cara hafalan dia
Selain daripada hafal, cara hafal ni, dia tulis. Tasmid dia tulis. Tulis. Awak hafal. Tulis. Oh, lekat tunggu. Itu cara nak menghafal tu ni. Baik. Sikit lagi dah. Wa minha mulazamatu hadzal du'a. Dan setengah daripada lagi orang panggil amalan untuk kita tu husnul khatimah, elok kematian kita. Iman Islam kita bila kita meninggal dunia. Mulazamatu hadzal du'ai, ialah istiqamah, mulazamah, senantiasa beramal dengan ini doa. Mana doanya? Wahwa, dan ia doanya, ya rabba kulli syai'in, hei Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu, bi qudratika, dengan kudrat engkau, dengan sifat berkuasa dan kekuasaan engkau, ala kulli syai'in, di atas tiap sesuatu ni semuanya jadi dengan sebabmu yang mengada, yang bersepakai dengan sifat kudrat. Tak jadi walau sebutir zarah, walau satu kuman, walau kelip mata, satu kelip mata, walau satu nafas tarik, satu nafas hembus, walau satu ketuk sekalipun, tak akan dapat terjadi kalau tidak dengan kudrat Allah. Ighfirli, ampunilah aku, kulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu. Yang ni bagi tiap-tiap sesuatu daripada dosa lah. Itu. Wala tas'alni an kulli syai'in, janganlah mu soal jawab dengan aku akhirat esok. Memanglah kita ni akan ditanya oleh Tuhan, bukan kita kena tanya Tuhan, bukan. Tuhan akan tanya kita. La tus'alu amma wa hum yus'alun. Mu tak dapat tanya Tuhan, kenapa Tuhan buat gitu gini tu? Dah. Wa hum yus'alun, mereka itu manusialah yang akan disoal. Itu. Wala tuhasibni, jangan engkau hisap, hitung, kira-kirakan amalan aku ni. Kenapa? Karena aku banyak amalan jahat. Orang nampak baik ni sebab apa? Sebab ada piyah, ada serban, ada janggut, nak itu ni, pakai jubah. Hak tu orang nampak baik. Tapi hakikatnya sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu tahulah apa ada dalam rumah dia. Ni. Janganlah mu hitung aku ya Allah fi kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu jangan. Kalau hitung pun hisaban yasira, hisab yang mudah. Apa hisab yang mudah? Yakni Tuhan hitung antara kita dengan dia. Itu akhirat esok ada hak masuk syurga bi ghairi hisab. Ada yang masuk syurga hisaban yasira, hitung yang mudah. Apa hitung yang mudah? Yakni orang lain hatam lekat tak tahu, Tuhan direct ke kita. Hei Mamat, ni amalanmu, ni dosa-dosamu. Orang lain tak tahu belakang ni. Aku yang tahu, aku yang mahu mengetahui. Ni dosa-dosamu. Tutup. Orang lain tak tahu, malaikat tak tahu. Malaikat bagi buku catatan tu. Ya, buku catatan ni bila tiup, tiup dia angin, lekat tekak kita buku catatan amalan. Tu malaikat akan bagi. Kok tangan kanan kok tangan kiri, kok atas belakang bagi tangan kiri. Tu bila buka kepala kita tu, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma hasiba, baca olehmu kitabmu, cukup dengan baca kitabmu tu pada hari kamu akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Tu orang panggil ibu kita. Bukan ni ibu kita, ibu kita ni. Ketika tu kalau hisab yasira, Tuhan tutup. Nekat hodok tepi bui pun tak tahu Tuhan hisab gapo ni dosa-dosamu. Tapi kerana mu buat amalan ni, mu tutup aib saudaramu, mu tidak jaga aib saudaramu, maka hari ni aku ampun semua dosa-dosamu. Oh, masuk syurga. Tu hisab yasira. Kalau bi ghairi hisab, tu lagilah. Tu. Wa a'tini kulla syai'in, dan berilah akan daku tu akan tiap-tiap sesuatu, yakni daripada nikmat pemberian engkau wahai Allah. Habis itu kemudian kita masuk tajuk baru masuk tajuk baru, babus sunai wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sebab tu suruh sabar sikit tu. Nak perhabis bab, nak masuk bab baru. Duk main lama sangat bab ni, lama duk gerak kita lama dah. Habis itu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sebelum daripada kita berdoa ni,
sedikit ambo nak bagi tahulah. Pertamanya tentang jadual kuliah di Melaka ni. Jadi bila PKP ni bila orang panggil berubah habislah jadual kuliahnya, ambo pun sepatutnya mari ke Melaka ni minggu kedua, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi bila lama sangat Melaka pun tak ada kontak apa, jadual ambo Sabtu Ahad tu saya mau duk minta di Kuala Lumpur di Selangor. Tak kira kita nak duk saja. Nah, jadi bila mintanya Sabtu Ahad ada dah lah sana tetap. Jadi ambo tak nak mari lah. Ahad kedua. Sabtu ada juga tetap. Nah, tinggal hari Jumaat. Hampir dah satu surau di Damansara lah, di Mutiara lah. Nak ambil Jumaat kedua, tiba-tibanya Masjid Ar-Rahmah semalamnya di Bukit Rambat mesej abu-abu. Tu ustaz, jadual ustaz masih ada lagi sini ni kekal ni kata. Boleh tak? Saya pun bagi tahu sesuatu. Nanti dulu, hak ni hak lama dah. Sebab ia mesej maka ada lah. Jadi ambo mintanya dengan pengurusinya, kuliah kita pagi Ahad tu kita kena enjok pagi Sabtu. Jadi kiranya ambo mari hari Jumaat kedua, malam ambo tidur di hotel Cabai 3 tu hotel berapa tu situ. Tiba-tiba ada hotel baru lah buat situ. Jadi tidur situ, pagi ambo mari sini, pagi ambo terus balik sebab ada kuliah di sana pula. Jadi berubah adalah jadualnya. Itu yang pertamanya ambo minta izin lah. Kira-kiranya ambo mari Melaka ni Masjid Ar-Rahmah Bukit Rambai dengan Masjid Al-Aminin Batang 3 ke berapa sini dalam Bukit Rambai juga ada sini. Jadi lepas tu tak ada ambo balik selalu di Kuala Lumpur. Itu yang pertama. Yang keduanya alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan bantuan daripada ibu-ibu ayah-ayah yang ada di Melaka, terutamanya banyak sekali wakaf untuk tanah pondok. Bulan 7 tahun lepas kita cukup 1 juta. Cukup 1 juta. Maka bila kita nak bayar tanah tersebut, pendek ceritanya tanah 1 ekar tu bermasalah, ada pengambilan rizak sungai. Sebab tu kita tu diam lama. Jadi tahu lagu tu apabila kita nak bayar dah, tuan tanah kata tak cukup 1 juta, nak interest 26,000. Sudah kata kita tutup dah, sebab lewat bayar kena ada interest. Ambo tu merayu dia tak bagi. Pendek ceritanya tahu kata ada rizak sungai, maka tanah dia tu tak ada sekeping habuk tinggal rumah dia seputih. Mengikut perjanjian jual beli, kalau tanah tu kurang 1 inci saja daripada 1 ekar, kita ni berhak batalkan jual beli. Jadi alhamdulillah batal. Cumanya nak cari tanah lah, kena cari tanah jugalah. Ni 1 juta ni piti orang wakaf ni untuk tanah pondok. Alhamdulillah bulan 10 kita jumpa satu tanah, 2 ekar tanah tu, bukan 1 ekar. Harganya sama 1 juta. Tapi kita rayu minta kurang. Alhamdulillah daripada 1 juta tu jadi 900,000 ringgit untuk tanah 2 ekar. Ini orang panggil inna ma'al usri yusra. Ini dah. Kemudiannya setelah tu kita juru kita ukur haluh apa semua, arkitek pun telah pun kita cari untuk buat plan. Maka kita dapatlah quotationnya, harga untuk pembinaan pondok tersebut. Masjid 2 tingkat, muat untuk 500 orang jemaah. Asrama pelajar 2 tingkat dan pondok-pondok kayu, ada pondok kayu juga untuk pelajar senior, dan pondok orang tua. Pondok orang tua pun kita nak buat juga, sebabnya orang duk telefon juga nak hantar orang tua dia, ibu dia lah, mak mertua dia lah. Katakan sekarang tak ada lagi untuk orang tua, sewa sekarang ni sepik, budak-budak duduk pun tak selesa. Jadi kita nak buat juga pondok orang tua di atas tanah tersebut. Rumah guru, pejabat, maktabah, koperasi dan sebagainya. Ini menelan belanja sebanyak 9 juta
434.952 ringgit Malaysia. Bukan rupiah, Malaysia. Banyak Ambo boleh quotation tu duduk kat dengan sejam juga. Senyap. Gila dah 9 juta. Sejuta pun setahun 7 bulan. Tapi mudah-mudahannya doa, berkat doa ibu-ibu ayah ya sini, insya-Allah. Mudah-mudahannya ada rezekinya lah. Cuma lah ninya kita ada 100,000 tu kita simpan dulu untuk pembinaan. Kita nak cuci hutan di belakang. Hutan di belakang je, tanah dia tu dia bukit gitu. Bawah ni rendah dah. Atas tu dia bukit. Berkalinya dia jual tanah depan ni. Jadi atas tu bukit sikit, hutan. Jadi kita nak cuci, nak ambil tanah belakang tu mari tambak depan supaya tidak orang panggil sengit sangat. Nak biar rata sikit. Biar comel lah nak buat pembinaan ni. Jadi waktu tu kos kita sekira asing. Dengan excavator berapa nak cuci tanah, sewa excavator dengan cuci tanah, dengan betul tanah apa semua tu, itu 50,000. Jadi sekarang ni ada 20,000 lebih dah lah. Lebih dah lah, 20,000 lebih. Sebab kita duk kutik-kutik dah ni, ada lagi 20,000 lebih. Lebih berapa-berapa tu kita tak pasti lagi sebab tak kupu molek lagi berapa angka, nanti kita kira-kira. Jadi sekarang ni ada 20,000 lebih lagi 20,000 lebih. Jadi mudah-mudahannya pagi ni kita pakat boleh menyumbang lah sikit sebanyak supaya dapat kita selesaikan bayaran tu akhir bulan ni, insya-Allah. Jadi selepas daripada dia perata tanah, cuci semua, barulah kita buat pagar, buat longkang, barulah kalau ada dah duit, ada dah 100,000 tu, tambah lagi hok duk kutip lagi untuk pembinaan ni, barulah kita boleh start buat rumah guru dan asrama pelajar dulu. Hamba dulu nak buat masjid dulu, silap. Kalau buat masjid dulu, dia tanah tu kok kelapa sawit. Kalau siap masjid, siapa nak sembahyang? Okey, hantu jin. Tak ada orang dalam tu. Jadi silap, taktik tu silap, strategi silap. Kena buat rumah guru dengan asrama pelajar dulu supaya bila siap kita semua boleh pindah di tanah tu. Jimat tak kena bayar sewa tiap-tiap bulan seperti sekarang ni. Di samping tu boleh juga tolong tukar-tukar untuk menyiapkan pembinaan yang lain lagi. Jadi hamba harapnya doa lah daripada ibu-ibu ayah-ayah yang ada pada masjid ni dan disampaikan kepada jemaah-jemaah yang tak hadir. Nampak macam ramai ni tak hadir ni, tidak macam skala ni ni. Tu takut ujian COVID apa. Corona apa pula ada ni. Mudah-mudahan disampaikanlah hak tidak hadir tu supaya pintu buat kebajikan wakaf ni terbuka luas, tersebar luas untuk semua pakat rebut pahala. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Tuhan kata dalam Quran, tidak ada kebaikannya kita duk cakap banyak, duk ngobrol, duk bual, duk borok banyak-banyak, yuya tak ada kebaikan, illa melainkan ada kebaikan man amara bi sadaqatin. Orang yang suruh orang sedekah. Jumpa kedai kopi mana tak usah kecap banyak kata ni. Demo wakaf. Demo wakaf sedekah. Tu bagus, tu hak bagus. Jangan kata demo ni minta sedekah semua. Jangan. Tuhan kata tu hak bagus. Jadi mudah-mudahannya dipermudahkan oleh Allah Taala. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi